Selamat pagi anak-anak 4 inovasi dan juga 4 dimensi. Khamis 18 Jun 2020 bab 5 rangkaian dalam teori graf. Kita masuk pada subtopik pokok. Okey, objektif pembelajaran kita hari ini kita nak memahami pokok, bukan pokok yang tree ini ialah pokok bagi graf. Okey, kriteria kejayaan menyatakan ciri-ciri pokok, menentukan pokok bagi suatu graf dan melukis pokok. Okey, jadi apa maksud konsep pokok ini? Apa maksud pokok ini? Pokok ini sebenarnya merujuk kepada suatu subgraf bagi graf dengan ciri-ciri berikut. Yang pertamanya, graf mudah iaitu tanpa gelung atau berbilang tepi. Syarat yang pertama dia mesti graf mudah tanpa gelung. Maksudnya, contohnya ini ialah P, dia tidak ada gelung. Okey. Lepas tu P pergi kepada Q, dia tidak boleh berbilang tepi. Ya, ini salah lukis. Okey, dia tidak boleh berbilang tepi. Itu maksudnya. Okey, dia tidak boleh ada gelung dan dia tidak boleh berbilang tepi. Ini tidak boleh untuk pokok. Okey, tidak boleh untuk pokok. Dia mesti bentuk graf mudah. Okey, seterusnya bucu mesti berkait. Semua bucu berkait dan setiap pasangan bucu dikaitkan oleh satu tepi sahaja. Maksudnya, ini ialah satu pasangan bucu. Okey, jadi dia dikait dengan satu tepi saja. Okey, dia tidak boleh katakan bucu ini dengan bucu yang kedua dikaitkan dengan berbilang tepi. Dia tidak boleh dikait dengan berbilang tepi. Okey, ini tidak boleh. Dia hanya boleh dikait dengan satu tepi sahaja. Okey, syarat seterusnya, syarat yang ketiga penting kita kena kira bilangan tepi ialah bilangan bucu tolak 1. Bilangan tepi dia mesti bilangan bucu tolak 1. Contohnya, kalau bilangan bucunya ialah n, maka bilangan tepi mesti n tolak 1. Okey, maksudnya kalau bucunya ialah 1, 2, okey, ini 3. Okey, 1, 2, 3. Bucu, bilangan bucu sama dengan 1, 2, 3. Okey, maka bilangan tepi mesti n tolak 1 kan? Mesti 3 tolak 1, mesti 2. So, adakah ini pokok? Ya, sebab dia ada satu tepi, dua tepi. Okey, memenuhi syarat yang telah diberikan. Itu maksud dia. Ada tiga syarat yang perlu kita ingat. Yang pertama ni graf mudah. Tidak boleh ada gelung, tidak boleh berbilang tepi. Yang keduanya, setiap bucu dikaitkan dan pasangan bucu dikaitkan dengan satu tepi sahaja. Okey, syarat yang ketiga, kalau bilangan bucu ni ialah n, bilangan tepi mesti n tolak 1. Okay. So sekarang kita tengok konsepnya lagi. Kita tengok contoh konsepnya lagi. Okey, tengok Raja 1. Raja 1 merupakan suatu pokok. Raja 1 merupakan pokok. Kenapa? Sebab yang pertamanya semua bucu berkait. Yang keduanya setiap pasangan bucu dikaitkan dengan satu tepi saja. Contohnya A dengan B, satu tepi. B dengan C, satu tepi. C dengan D, satu tepi. E dengan D, satu tepi sahaja. Okey, dalam Raja 1, dalam graf di Raja 1, pokok di dalam Raja 1, tidak ada gelung dan tidak ada berbilang tepi. Okey, seterusnya kita simak. Bucunya ada 5. Bucunya ada 1, 2, 3, 4, 5. Kalau bucu ada 5, maka tepinya 5 tolak 1, 4. So kita simak pula. 1, 2, 3, 4. So dia memenuhi syarat yang ketiga. Maka Raja 1 merupakan suatu pokok. Okey, kita simak Raja 2. Adakah Raja 2 ialah pokok?
Okey. Kita tengok kenapa Raja 2 tidak ditarifkan sebagai pokok. Sebab bucu B dan bucu E boleh dikaitkan dengan dua cara. Okey. B dan E. B dan E boleh dikaitkan dengan dua cara. B ke E, lepas tu B pergi C, pergi D, pergi E. So, tidak boleh dikaitkan dengan dua cara. Dia hanya boleh dikaitkan dengan satu cara. Selain daripada itu, kita tengok bucunya 5. 1, 2, 3, 4, 5. Kalau bucunya 5, kita belajar tepinya mesti 4 sebab N tolak 1. Kita simak 1, 2, 3, 4, 5. Bucu 5, tepi 5, maka dia bukan suatu pokok. Okey? Jadi kena ingat adakah pasangan bucu dikaitkan dengan satu cara? Ada tak berbilang tepi? Ada tak gelung? Lepas tu kita tengok bilangan bucu, kalau N, tepi mesti N tolak 1. Okey, ini konsep yang perlu kita ingat. Alright. Berdasarkan konsep yang telah kita pelajari, cuba kita tengok contoh yang pertama. Kita tengok contoh yang pertama, kena pasti sama ada pokok ataupun bukan pokok bagi raja di bawah, berikan justifikasi anda. Okey. Mula-mula kita tengok paling senang kita tengok bucu dulu. Paling senang kita tengok bucu. Bucu untuk raja A, kita tengok ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bucu ada 6, tepi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bucu 6, tepi 7, maka kita dapat terus tengok mengenal pasti dia bukan pokok. Dia bukan pokok. Selain daripada itu, setiap pasangan bucu telah dikaitkan dengan pelbagai cara. Contohnya, bucu P dengan Q. P pergi kepada Q. Selain daripada itu, dia boleh ikut laluan ni tau. Dia boleh ikut laluan yang ni. P pergi kepada U, pergi kepada T, pergi kepada Q. So, ada lebih daripada satu cara yang mengaitkan antara P dengan Q. Sedangkan syarat kita hanya satu cara ataupun satu tepi saja yang mengaitkan pasangan bucu ini. Okey. Seterusnya kita lihat contoh yang kedua, B. Adakah dia satu pokok? Mula-mula kita tengok ada berapa bucu? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lepas tu kita semak 6 bucu. 6 bucu. Kita semak tepinya 1, 2, 3, 4, 5. 6 tolak 1 ialah 5, betul. Lepas tu tengok pasangan bucunya hanya dikaitkan oleh satu tepi saja, tiada gelung dan tiada berbilang tepi. So dia adalah pokok. Setiap pasangan bucu hanya dikaitkan dengan satu tepi. Okey. Seterusnya kita tengok soalan C. Soalan C, mula-mula kita tengok 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 bucu. 6 bucu. Lepas tu kita tengok tepi 1, 2, 3, 4, 5. 6 tolak 1 ialah 5. Jadi betul syarat yang ketiga tu dipenuhi. Kalau bucunya 6, tepinya mesti 5. Dan kita tengok setiap pasangan bucu hanya dikaitkan dengan satu tepi sahaja. Dengan hanya satu tepi saja. Jadi dia adalah pokok. Dia adalah pokok. Okey, seterusnya kita tengok soalan D. Kita terima soalan D. Soalan D, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 bucu dan dia telah dikaitkan dengan 1, 2, 3, 4. 6 bucu tapi 4 tepi, automatik salah, bukan pokok. Selain daripada itu, okey, selain daripada mengenal pasti bucu dan juga tepi, kita dapat kenal pasti R dan T tidak dikaitkan dengan bucu lain. So ini juga adalah salah.
Kalau dia adalah pokok, dia mesti dikaitkan dengan bucu yang lain. Sedangkan T dengan R di sini, dia tersendiri, terpisah daripada U, P, Q, S. Dia terpisah, dia tidak bersambungan dan tidak dikaitkan dengan bucu yang lain. So, D juga bukan pokok. Okay, kita dah tengok contoh ni kita dah tengok contoh. Seterusnya, kita tengok contoh yang kedua. Melukis. Melukis pokok dengan maklumat yang diberikan. Soalan 1, dia hanya beri kita maklumat bucu sama dengan 6. Kalau bucu sama dengan 6, tepi mesti sama dengan 5. 6 sama, bucu sama dengan 6, tepi mesti sama dengan 5. So, kita lukis 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 bucu dan semuanya dikaitkan dengan antara satu sama lain. Semuanya dikaitkan antara satu sama lain dan ada 5 tepi. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi dia memenuhi syarat yang dikehendaki dalam pokok. Katakan saya melukis begini. 1, 2, 3, 4, 5, 6 bucu kan? Okey. Seterusnya saya sambungkan 1, 2, 3, 4, 5. Adakah ini juga memenuhi syarat yang diberikan? Kalau saya lukis macam ni, betul tak? Masih betul. Masih betul dan memenuhi syarat yang diberikan 6 bucu, 5 tepi. Jadi tak salah tak salah walaupun saya melukis begini. Okey, dia boleh dalam pelbagai bentuk asalkan memenuhi syarat. Syaratnya setiap pasangan bucu dikaitkan dengan satu tepi saja dan setiap bucu mesti berkait antara satu sama lain, dan yang ketiganya kalau bilangan bucunya ialah n, bilangan tepinya mesti kurang daripada 1. Okey, mesti n tolak 1. Lepas tu dia tidak boleh ada gelung, dia tidak boleh ada berbilang tepi. Okey. So sekarang kita tengok contoh yang kedua pula. Contoh yang kedua, soalan beri saya bucu 8. Kalau bucu 8, tepi mesti 7. Okey. Jadi saya boleh lukis 1, 2, dia dikaitkan dengan satu tepi, lepas tu dikaitkan 3, 4. Okey. 5 bucu, 6, 7, 8 bucu. Semuanya dikaitkan antara satu sama lain, tidak ada gelung, tidak ada berbilang tepi. Okey? Ini ialah contoh-contoh bagaimana kita nak melukis. Seterusnya kita tengok contoh yang C. Soalan sekarang memberi kita bilangan tepi. Kalau tepi 4, bucu mesti 5 lah. Sebab bucu ialah n, tepi ialah n tolak 1. Okey, jadi kita lukis macam contoh yang ini, ataupun kita boleh lukis mana-manalah yang anda rasa suka. Okey, 1 bucu, 2, 3, 4, 5. Ini juga tak salah. Sebab dia memenuhi syarat yang diberi dalam pokok. Semua bucu dikaitkan antara satu sama lain dan dia kalau ada 1, 2, 3, 4, 5 bucu, dia ada 1, 2, 3, 4 tepi. So bagaimana kita nak melukis? Dia mesti memenuhi syarat yang telah kita pelajari di awal konsep tadi. Okey, konsep yang kita pelajari di awal pembelajaran tadi. Okey. Kita tengok soalan D. Bilangan tepi ada 9. Kalau tepi ada 9, maka bucu ada
10. Bucu ada 10. Okey, kita lukis 10 bucu dan kaitkan dengan tepi. Tengok 1 tepi, 2 tepi, 3 tepi, 4 tepi, 5 tepi, 6, 7, 8 dan 9. Okey. Tak ada salah kalau saya nak mula sini pun. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tak ada salah walaupun saya lukis macam ni, tak salah. Tengok bucu saya ada 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tepi saya ada berapa? Ada 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So, betul juga jawapannya begini. Jangan kata jawapan buku teks macam ni, maka jawapan yang saya lukis ni adalah salah. Tak. Asalkan kita memenuhi syarat atau dalam konsep yang tadi, dia mesti graf mudah, tidak ada gelong, tidak ada berbilang tepi. Okay, setiap bucu berkait dan pasangan bucu dikaitkan dengan hanya satu tepi. Okay, dan syarat yang ketiga, kalau bucunya ialah N, tepinya akan jadi N tolak 1. Maksudnya, bilangan tepi akan kurang daripada bucu sebanyak 1. Okay, itu ialah syarat-syarat yang perlu kita penuhi. Okey, kita lihat contoh yang ketiga. Kita tengok contoh yang ketiga. Melukis dua pokok berdasarkan graf yang telah diberikan. Okey, pokok kita kedudukan bucu tidak boleh diubah. Pokok kita kedudukan bucunya kita masih gunakan di tempat yang sama. Tetapi bahagian tepi macam mana kita nak mengaitkan ke semua bucu ini boleh kita ubah. Contoh graf yang diberi ialah begini. Okey, graf yang diberi begini. Dia suruh kita lukis dua pokok lagi. Maka macam mana kita nak melukis graf? Mula-mula kita lukis ikut bucu yang telah diberikan. Kedudukannya. Okey, lepas tu cuba fikirkan macam mana saya nak hubung kaitkan ke semua bucu tersebut. Okey, maka saya fikir contoh soalan 1 saya akan fikir ini gabung tepinya, ini sambung dengan ni tepi, sudah 2 tepi, 3 tepi dan 4 tepi. Maka kita memenuhi syarat ke semua bucu telah dihubung kaitkan dan tidak ada bucu yang dikaitkan dengan berbilang tepi atau gelong. Jadi kita dah memenuhi syarat tersebut untuk pokok. Okey, untuk contoh ini yang kedua pula, kita mesti mula dengan bucu. Kita lukis bucu dulu. Macam mana kita nak kaitkan bucu-bucu ini? Kedudukan bucunya sama kedudukan. Cuma tepinya macam mana kita nak kaitkan dan ke semua bucu ini bersama. Jadi contohnya ini 1, 2, 3, 4. Tetapi kalau saya nak buat bentuk macam ni pun tak ada masalah. Sama juga, tak ada salah sebab dia masih memenuhi syarat ke semua bucu ini berkait dan dia dikaitkan, pasangan bucu ini dikaitkan dengan hanya satu tepi sahaja. Jadi kita boleh buat ini, dan juga ada pelbagai jawapan yang lain lagi. Okey, jadi biasanya pokok digunakan untuk menentukan laluan. Pokok digunakan menentukan laluan terpendek dengan syarat semua bucu dilalui hanya sekali. Kenapa kita belajar pokok? Sebab biasanya pokok ini digunakan dalam laluan. Terutamanya apabila kita nak melalui ke semua destinasi dan destinasi tersebut kita nak gunakan jarak yang terpendek. Jadi inilah kegunaan pokok dalam kehidupan harian kita. Okey. Jadi kita tengok seterusnya.
Lukis dua pokok berdasarkan graf yang diberikan di bawah. Okey, tengok contoh yang seterusnya. Tadi kita kata mula-mula buat apa? Mula-mula kita walaupun diberi pokok yang seperti mana dalam gambar rajah B ni, mula-mula kita buat bucu. Syarat kita nak buat pokok yang lain daripada soalan ini, kita lukis bucunya dahulu. Kedudukan bucunya mesti seperti yang asal ini. Kemudian, barulah kita fikir macam mana kita nak gabungkan ke semua bucu ini dengan tepi yang kita rasa sesuai. Okey, bagi soalan ini, dia gabungkan dengan satu laluan macam ni, 2, 3, 4, 5. Ada 6 bucu dan 5 tepi. So betul lah. Okey. Seterusnya, kenapa dia tulis kat sini bucu 6, tepi 8? Sebenarnya dia merujuk pada gambar rajah asal, graf yang asal. Graf yang asal, kalau bucu 6, tepi mesti 5. Untuk melukis pokok, kalau bucunya ialah 6, tepinya mesti 5 tau. Yang tepi ini, dia merujuk kepada graf yang diberikan. Ini ialah bentuk graf. Tetapi daripada graf, kita nak tukarkan kepada pokok. Untuk melukis pokok, kita ada 3 syarat yang utama. Iaitu yang pertamanya, ingat, dia tak boleh ada gelong, dia tidak boleh ada berbilang tepi. Yang keduanya, semua bucu adalah berkait. Dia tidak boleh bergaris dengan tersendirinya macam contoh yang tadi. Okey, macam U dengan T, dia sendiri, wujud secara sendiri. Tak, semuanya mesti berkait. Dan yang ketiganya, dia mesti dikaitkan dengan satu tepi. Kalau bilangan bucunya ialah N, bilangan tepinya akan jadi N tolak 1. Jadi ini kita dah lukis pokok yang pertama. Ini ialah pokok yang kedua. Okey, katakan saya nak lukis pokok yang lain daripada contoh di sini. Saya nak lukis macam ni. 1, 2, 3, 4, 5. Boleh tak? Boleh. 6 bucu, 5 tepi. Okey, tak ada masalah. Okey, walaupun dia tak sama dengan contoh saya. Tapi dia masih berada dalam 3 syarat yang telah kita pelajari. Jadi tak salah pokok ada pelbagai. Dan jangan ingat jawapan awak mesti semestinya sama dengan jawapan belakang ataupun jawapan belakang anda. Okey, yang penting 3 syarat yang telah kita pelajari untuk pokok mesti dipenuhi. Okey. Seterusnya kita tengok contoh yang keempat. Contoh yang keempat, sekarang kita nak menyelesaikan masalah sebenarnya. Rajah di bawah menunjukkan graf yang tidak terarah dan berpemberat. Berpemberat, ingat berpemberat maksudnya ada nilai. Yang tak berpemberat tidak ada nilai. Lukis satu pokok dengan jumlah nilai pemberat yang minimum. Pemberat dia mesti minimum. Okey, macam mana kita nak lukis? Mula-mula kita keluarkan tepi dia. Bucu. Kita lukis balik bucu yang asal, P. Okey, sini mesti Q. Ini mesti T. Ini mesti R. Ini S. Okey, bucu dia mesti pada kedudukan yang sama seperti asal. Bucunya mesti sama seperti asal. Okey, jadi kita kira untuk 1, 2, 3, 4, 5 bucu, dia mesti ada 6 tepi. Kalau bucu sama dengan 5, tepi mesti sama dengan 6. Okey. Bucu 5, tepi mesti sama dengan 6.
N tolak 1. Apalah. N tolak 1 ialah 4. N tolak 1, 4. Aduh, silap. N tolak 1, 4. Okey. N tolak 1, 4. Bucu 5, tepi mesti 4. Kenapa dia letak tepi 7 kat sini? Dia merujuk kepada graf yang asal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 merujuk kepada yang asal. Tetapi pokok dia mesti menggunakan syarat kalau 5 bucu, 4 tepi. Okey? Jadi asalnya ada 7, maka 3 tepi perlu dibuang. Kita kena buang, kalau kita nak pemberat kita yang paling minimum, kita kena buang yang paling tinggi pemberatnya. Yang paling tinggi pemberatnya, tengok Raja Disney, yang paling tinggi pemberatnya, kita tengok 25 paling tinggi nilainya. Saya nak buang 3 tepi untuk menjadi 4 tepi. Selain daripada itu, cuba lihat 20 juga nilai yang tinggi. Okey. Seterusnya 1, 2, 3, 19 juga nilai yang tinggi. Okey, katakan saya buang ketiga-tiga ini. Katakan saya buang ketiga-tiga ini tak nak, ini tak nak, ini tak nak. Maka saya akan dapat graf seperti ini. Adakah graf ini memenuhi syarat? Adakah graf ini memenuhi syarat untuk pokok? Tidak. Dia tidak memenuhi syarat untuk pokok sebab P tidak dikaitkan dengan bucu-bucu lain. Okay, P tidak dikaitkan dengan bucu-bucu lain. Selain daripada itu, T telah dikaitkan T ke S. T ke S kita lalu macam ni. Dan T ke S kita juga boleh lalu R ke S. Okey, kita boleh lalu macam ni. Bermaksud ada lebih daripada satu cara untuk T ke S. Jadi ini bukan pokok. Kita tak boleh buat dengan cara begini. Walaupun asalnya kita nak hilangkan 3 tepi yang paling tinggi pemberatnya. Jadi ini bukan caranya. Bagaimana kita nak melukis? Okey, cuba tengok. Okey, sebab itu kita nak menggunakan pensel untuk melukis. Kita tidak boleh mulakan dengan pen. Nanti silap pula. Okey, cuba tengok Raja. Contoh yang ini macam mana kita nak melukis. Saya kata saya nak hapuskan 1, 2, 3. Tetapi kalau saya hilangkan nilai gabungan PT ini, maka P akan wujud secara tersendiri. Dia tidak lagi akan menjadi pokok. Jadi saya tak boleh padang garisan P ke T. Dia mesti dikekalkan. Maksudnya saya akan kekalkan 1, 2, 3, 4, 5. Tetapi kalau 5, tadi kita bucu 6 kan? Bucu 6. Tepi mesti sama dengan 4. Maka jawapan kita salah. Okey? Kalau salah, mana yang saya nak padam? Tadi kita dah kata T ke S telah dihubungkan dengan 2 cara. Cara pertama, cara kedua. So, kita nak mengelakkan T ini dihubungkan dengan 2 cara. Apa yang perlu saya buat? Saya akan keluarkan tepi ini. Kenapa saya keluarkan tepi 17 dan bukannya tepi 14? Saya juga boleh lalu macam ni tau. Tak ada salah jika saya lalu macam ni. Tapi saya keluarkan 17, bukannya 14. Saya keluarkan 17 sebab syarat soalannya ialah
pokok saya mesti mempunyai pemberat minimum. Jadi kalau saya ada pilihan antara 17 dengan 14, saya akan buang 17. Saya akan buang 17 dan biarkan 14. Maka pokok saya akan jadi 9, R ke T, Q ke T, R ke T, 3S. Jadi saya ada 1, 2, 3, 4. 4 tepi, 5 bucu. Jadi inilah pokok yang saya akan lukis dan jumlah pemberatnya saya kena kira balik 10 tambah 12 tambah 14 tambah 19. Jadi 55 adalah pemberat yang paling minimum bagi pokok daripada raja yang diberikan. Okey, jadi ada banyak langkah yang perlu kita cuba tengok sama ada kita dah memenuhi syarat ataupun tidak. Tengok dalam contoh ini pun raja pertama yang kita lukis tadi tidak semestinya adalah jawapan mutamat kita sebab jawapan kita mungkin salah. Jawapan yang macam ni mungkin salah. Jadi kita kena cuba sama ada kita dah memenuhi syarat untuk melukis pokok ataupun tidak. Okey, dah lukis kita kena tanya diri kita sendiri, adakah kita dah memenuhi 3 syarat yang telah diberikan. Okey, kalau tak penuhi, buat lagi, padam dan buat lagi sehingga kita dapat syarat yang diberikan. Jadi kita dah tengok banyak contoh latihan untuk hari ini, buku teks tingkatan 4, muka surat 142, praktis sendiri 5.1C. Untuk hari ini kita akan buat 4 soalan soalan 3, 4, 5 dan 6. Seperti biasa boleh rujuk slide yang cikgu sharekan, file yang cikgu sharekan dalam Google Classroom ataupun Telegram ataupun WhatsApp kelas. Jadi kita akan bincang sedikit bagaimana kita nak menyelesaikan soalan nombor 3, ada tips-tipsnya bagaimana kita nak selesaikan. Okey, cuba tengok soalan nombor 3. Kena pasti pokok dan bukan pokok daripada raja di bawah. Dia tidak menyuruh kita memberikan justifikasi. Jadi kita tak perlu pun beri justifikasi disebabkan dia mempunyai gegelung ke ataupun disebabkan dia tidak disambungkan antara satu sama lain ke. Okay? Jadi kita hanya perlu beri jawapan pokok ataupun bukan pokok. Yang pertama ni, saya ada tengok paling senang kita kena pasti bucu dengan tepi dulu. Saya ada satu bucu 2, 3, 4. Bucu sama dengan 4. Tepi sama dengan 1, 2, 3, 4. Kalau bucu sama dengan 4, tepi mesti sama dengan 3 sebab n tolak 1. Jadi ini bukan pokok. Jadi ini ialah cara kita nak menjawab soalan. Okey, saya buat satu lagi contoh. Soalan, katakan saya buat soalan C. Saya buat soalan C. Saya buat soalan A, saya buat soalan C. Katakan saya kira kat sini. Saya tulis dalam kerja saya kat sini. Bucu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Saya kata 9. Tepi saya kira 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey, sekarang bucu 9, tepi 8, maka dia adalah pokok. Okey, jadi mengenal pasti bilangan bucu dan tepi itulah jalan kerja dia. Sama ada dia adalah pokok ataupun bukan pokok. Cikgu dah buat untuk A dan C, teruskan untuk B dan D sendiri. Okey, yang lain buat sendiri. Okey, sekarang kita pergi kepada soalan nombor 4. Saya hanya nak satu pokok saja. Okey. Sekarang pokok yang diberi
7 bucu. Kalau bucu 7, tulis kat sini. Tepi mesti sama dengan 6. So buatlah bucu sama dengan 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okey? So, inilah pokok yang saya dapat. Bucu 7, tepi 6. Kalau tak nak buat ini, buatlah pokok lain. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini juga adalah pokoknya. Jadi, cikgu hanya nak, cikgu dah buat A, cikgu hanya nak satu pokok bagi setiap soalan. So, teruskan untuk B, C dan D. Okey, jaga-jaga dengan C. Soalan C, dia bagi tepi 5. Kalau tepi 5, kita start dengan bucu. Bucu mesti satu lebih daripada tepi kan? 6. So, make sure bucu 6, tepi 5. Jaga-jaga dengan bucu yang diberi ataupun tepi yang diberi. Sama ada dia bagi kita bucu ataupun tepi, kita dah boleh kena pasti yang satu lagi yang tak diberi. Tepi diberi 5, bucu mesti 6. Kalau tepi diberi 9, bucu mesti 10. Okey, sebab dia N tolak 1. N tolak 1. Okey. Jadi soalan nombor 4, cuba buat sendiri. Dia adalah soalan yang senang. Okey, dia adalah soalan yang senang. Okey, kita pergi pada soalan nombor 5. Macam mana kita nak melukis? Pokok? Baiklah, tengok soalan ini. Dia kata lukis 2 pokok daripada graf yang diberikan. Untuk lukis pokok, kalau graf dah diberikan, kita kena tengok mula-mula kita nak melukis pokok kan? Kedudukan bucu mesti sama seperti pokok asal. Syarat pertama, kedudukan bucu mesti sama dengan pokok asal. Okey, bucu ada 4. Tepi mesti ada berapa? N tolak 1 kan? Tepi mesti ada 3. Bucu ada 4. Tepi ada 3. Sekarang pokok kita kena sambungkan 4 bucu ini dengan 3 tepi, dengan 3 garis. Saya sambung macam ni. 1, 2, ini sambungan salah ni. 2, sambung betul-betul tau. 2, 3. So saya dapat 1 pokok. Okey, kalau saya nak lukis pokok lain. Sebab dia kata 2 pokok. Sekarang saya guna merah Ini baru 1 pokok. Pokok kedua. Syarat pertama, bucu dia mesti sama seperti graf yang telah diberikan. Kedudukan dia mesti sama. Syarat yang kedua, barulah tentukan macam mana kita nak sambungkan graf ni. 1, 2, 3. Ini mesti kena, ini mesti kena. Okey. So, saya dapatlah 2 pokok. Sebenarnya boleh lebih lagi jawapan kita, tapi soalan nak 2 pokok. Cikgu dah tunjukkan A, teruskan untuk B sendiri. Tak semestinya sama seperti jawapan saya tau. Nombor 5A ni tak semestinya sama seperti jawapan cikgu. Jangan ikut saya. Sebab ada lagi pokok lain yang boleh dilukis. Syarat pertama kita kena lukis dulu bucu-bucunya dulu. Barulah kita sambung ikut tepi. Soalan yang dibagi di sini, ini bukan pokok ini bukan pokok, ini ialah graf. Namanya ialah graf. Jangan tanya cikgu pula kenapa ada bucu 4, ada 1 line, 2, 3, 4, 5, 6. Jangan tanya cikgu macam tu.
Sebab soalan kata berdasarkan graf. Bentuk ini ialah graf. Soalan nak kita lukis pokok. Okey, kalau bucunya 4, bagi pokok, tepinya akan jadi 3. Itu kehendak soalan. Okey, sekarang soalan nombor 6. Kita pergi kepada soalan nombor 6. Okey, bagi soalan nombor 6, dia ialah soalan penyelesaian masalah. Dia ialah soalan penyelesaian masalah. Bagi soalan nombor 6, soalan 1 ialah lukis satu pokok dengan jumlah nilai pemberat yang minimum. Jadi langkah kerja pertama saya nak tahu satu bucu, saya lukis balik tau. Saya lukis balik. Semua bucu mesti dalam kedudukan yang sama. 2 bucu, Q dekat U dekat sini, 3 bucu, P dekat sini, 4 bucu, T dekat sini, 5 bucu. Mana lagi yang belum? S, S dekat sini, 6 bucu. 6 bucu. Kalau 6 bucu, tulis kat sini, 6 bucu. 6 bucu saya mesti ada 5 tepi. Tapi soalan yang pertama tadi, soalan ini dia asalnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Asalnya ada 8 bucu. Jadi apa yang perlu saya buat? Saya kena buang 3 tepi. Asal ini ada 8 tepi. Asalnya ada 8 tepi. Sekarang saya nak buang 3 tepi. Kenapa saya nak buang 3 tepi? Sebab untuk dapat pokok dia mesti 5 tepi. Saya kena buang 3. Dalam pemberatnya dalam keadaan minimum, jadi saya kena buang yang paling banyak dulu. Saya buang 42, saya buang 42. Saya akan buang 38, saya akan buang 36. Lepas tu saya try, tengok kalau saya sambungkan kesemuanya, adakah tak saya akan dapat pokok? Adakah saya akan dapat pokok? Saya padam dulu ini. Saya nak guna warna biru. Boleh tak saya dapat pokok kalau saya buang pemberat yang 38, 36, 42. So saya try and error tau. 1, ini ada. Dalam soalan ada T ada. Ini ada 32. Lepas tu T ke S ada. Di sini ada. Okey. 36 saya buang. 36. Okey. Sekarang adakah 1, 2, 3, 36, 38, 42. Okey. Cuba kita tengok balik jawapan sebab tak semestinya apa yang kita buat kali pertama tu adalah betul. Tidak semestinya. Okey kelas, sebenarnya apa yang salah di sini? Kita dah buat satu kesilapan dah, bukan kita. Saya, cikgu awak dah buat satu kesilapan. Kita silap kira, saya silap kira tepi tau. 1, kita kena gariskan, kalau tak garis tu tak nampak. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sepatutnya asalnya ada 9 tepi. 9 tepi. Cikgu silap kira. Kalau 9 tepi, kita nak buang berapa? Saya daripada 9 tepi, saya kena tinggalkan 5 tepi. Jadi saya dah buang 38, 36, 42 dan nilai yang besar lagi 34. Saya kena buang 34.
Jadi saya tak boleh lukis ni tau. Saya tak boleh lukis ni. Okey. Kalau saya dah buang yang tu, jangan lupa labelkan ini 24, ini 20, ini 32, ini 18, ini 30. Jadi saya kena simak semula. Adakah semua bucu berkait? Ya, semua bucu berkait. Tak ada yang tersendiri. Adakah semua bucu disambungkan dengan satu tepi? Setiap pasangan bucu? Ya, setiap pasangan bucu satu tepi. Okey, seterusnya kita tanya diri sendiri. Kalau dia 5 bucu, dia 6 bucu, dia mesti 5 tepi. So kita tengok satu tepi, dua tepi, satu tepi, dua tepi, tiga tepi, 4 tepi, 5 tepi. Jadi jawapan kita yang ini dah betul sebenarnya. So inilah cara kita buat step by step. Bukannya kita tengok kita dah boleh buat terus pokok. Tak. Kadang-kadang kita pun tersilap tengok berapa tepi yang kita nak buang. Okey, macam tadi cikgu dah terlebih satu tepi tau sebab saya kira 8 tepi, jadi saya biarkan PT ni. Kalau saya biarkan PT, saya dah dapat 1, 2, 3, 4, 5, 6 tepi. So cikgu dah tengok macam ini jawapan salah ni. Jadi kita kena buat semula. Kita kena buat semula apa yang salah sebenarnya. Apa yang salah sebenarnya? Saya dah buang 3 tepi, kenapa? Kat sini ada 6 tepi lagi. Saya dah buang 3 tepi. So sebenarnya saya kira salah jumlah tepi pada soalan asal. Okey, kalau saya ada 9 tepi, untuk jadi 5 tepi, saya kena buang 4 tepi, bukannya buang 3 tepi. Jadi dia akan salah lah. Jadi inilah cara kita menyemak apa kesilapan kita. Okay, jadi tak semestinya kali pertama kita buat tu dah betul dah. Dia mesti betul. Tak. Kita mesti tengok semula, cek balik apa yang salah. Okey, jadi soalan B ni senang kan? Soalan B ni jumlah pemberat minimum. Dari mana kita nak dapat jawapannya? Daripada nilai yang kita dah cari, 24. Buat sendiri 24 tambah 20 tambah 32 tambah 30 tambah 18. Yang dah buang tu tak perlu kira. Jadi itulah pemberat kita. Okey. Cuba buat sendiri, lengkapkan, habiskan semuanya sekali. Okey. Jadi selamat belajar dan jaga kesihatan. Tolong buat tugasan yang diberikan. Dan anda pasti boleh, sebab soalannya walaupun nampak macam bila nak tengok soalan macam susah, tapi sebenarnya tak susah. Kita kena fikir jalan ataupun cara macam mana nak selesaikan. Okey, itu saja untuk hari ini. Terima kasih.